Rekan rumah yang kurang panas dan lestari cekap tenaga. Maksud rumah tropika dan elemen rumah tropika moden, faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan suhu dalaman dan dua punca utama kesalahan yang akan menyebabkan peningkatan suhu dalaman yang keterlaluan, cara-cara untuk mengatasi peningkatan suhu dalaman dan cara-cara untuk meningkatkan pengedaran udara, faedah-faedah penebat kediaman, serta perbandingan rumah antara negara, empat musim dan kawasan tropika dan kesimpulan serta rumusan. Definisi rumah tropika: mencapai keselesaan termal dengan penggunaan elemen seni bina seperti aliran udara, overhang, penebat bumbung dan dinding yang mencukupi dan menggunakan dedaunan untuk menaungi rumah. Rumah tropika. Elemen utama rumah tropika moden. Pertama adalah aliran udara yang mencukupi. Kediaman di atas panggung mengorientasikan properti yang menghadapi angin. Mempunyai tingkap besar di sisi-sisi bilik yang berlainan untuk memungkinkan peredaran angin. Mempunyai celah di dinding dan bumbung untuk membolehkan udara panas dilepaskan sehingga udara sejuk dapat masuk. Dapat mengurangkan masalah jamur dan kulat lain yang tumbuh di rumah. Kedua adalah bumbung curam dan siling tinggi. Apabila udara panas meningkat, semakin tinggi arah siling, semakin banyak udara menghilang dan semakin sejuk ruang kediaman. Yang ketiga, penggunaan ciri air. Bertindak menyejukkan rumah ketika udara bergerak masuk dan masuk ke dalam rumah. Dan terakhir adalah penggunaan lantai simen atau kayu. Mempunyai lantai simen atau kayu dalam spesies seperti nyato, kampas, jati burma atau merbau kerana bahan yang tidak menyimpan haba. Seterusnya, faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan suhu dalaman. Yang pertama, sinar matahari. Sinaran matahari akan masuk ke dalam bilik melalui medium bumbung dan dinding rumah. Haba matahari yang masuk menerusi tingkap dan bukaan. Yang kedua adalah keadaan panas persekitaran rumah. Persekitaran yang gersang dan terdapat banyak haba panas yang terperangkap serta tidak dilindungi boleh menyebabkan suhu panas dalam bilik. Haba bahangan dan kondaksi dari luar menerusi dinding dan bumbung bangunan. Haba perolakan oleh udara panas dari luar. Dan ketiga adalah sumber panas lain. Sumber lain yang menyumbang pada suhu bilik adalah haba panas, peralatan elektrik, suhu ketika memasak dan suhu badan manusia. Tambahan haba oleh lampu dan peralatan elektrik dan mekanikal. Tambahan haba oleh kepanasan dari badan penghuni. Dua punca utama kesalahan yang akan menyebabkan peningkatan suhu dalaman yang keterlaluan. Pertama adalah salah orientasi, iaitu tambahan haba matahari pula akan berlaku dan suhu dalaman akan meningkat lebih tinggi lagi. Yang kedua adalah salah pilih bahan dari kebentuk, iaitu haba yang tersimpan pada bahan dinding dan bumbung pada waktu siang akan dipancarkan semula ke dalam ruang dalaman pula pada waktu malam. Cara-cara untuk meningkatkan pengedaran udara. Yang pertama adalah peredaran udara rumah polar. Menggunakan pola YK101, kipas peredaran udara yang menjimatkan tenaga. Proyek ini mengalirkan udara dengan cekap ke sekeliling tidak kira saiz bilik dan dijamin sentiasa memberikan pengudaran yang baik. Produk ini direka untuk mengurangkan gangguan bunyi bising dan lebih senabat digunakan. Kedua adalah penyedot haba rumah Zephyr. Menggunakan turbine ventilator dan solar ventilator menggunakan sistem solar, iaitu cahaya matahari untuk bertindak mengurangkan haba panas di dalam rumah dan bangunan.
Alat ini dapat mengeluarkan haba dan udara panas bersama-sama dengan kelembapan keluar dari rumah dan bangunan. Alat ini dapat membantu masalah habuk dan debu yang terperangkap di dalam bangunan, juga boleh dikumpulkan dan dikeluarkan dari dalam bangunan ke kawasan luar. Alat ini dapat membantu pada waktu hujan di mana air vent atau lubang udara boleh ditutup untuk mengelakkan haba keluar dan mengekalkan kehangatan di musim sejuk atau hujan. Alat ini dapat mengekalkan kehijauan bumi. Ketiga adalah penebat rumah EcoWool. Produk ini dapat mengerangkan suhu dan menyejukkan rumah. Produk ini dapat membersihkan ruang kediaman anda dan dapat mengeringkan rumah anda dan seterusnya membunuh bakteria. Produk ini adalah bahan kalis bunyi. Produk ini boleh penebat di antara dinding, bumbung dan siling anda bagi mengurangkan bunyi bising sekitar ruang kediaman anda. Penggunaan produk ini dapat mengekalkan suasana yang tenang. Produk ini juga jimat tenaga dan cekap. Cara-cara untuk mengatasi peningkatan suhu dalaman. Pertama adalah aliran udara. Aliran udara semula jadi mestilah diutamakan berserta dengan kaedah-kaedah bantuan mudah dan murah seperti kipas angin. Kedua adalah orientasi. Ruang-ruang perlu disusun agar keseluruhan orientasi bangunan bagi mengelakkan tambahan haba matahari. Bangunan menghalakan fasad yang panjang ke arah utara dan selatan dan fasad pendek ke arah timur barat untuk mengurangkan pendedahan kepada sinar terus matahari. Ketiga adalah tingkap. Mengecilkan saiz tingkap yang menghadap matahari, tingkap dihalakan ke utara dan atau selatan. Peneduhan ataupun pelindungan matahari hendaklah dibina di luar tingkap. Meletakkan langsir di tingkap untuk mengurangkan silau dan sedikit haba. Menampal lapisan tint atau menggunakan kaca gelap mampu mengerangkan haba pancaran ini. Keempat adalah dinding. Menggunakan warna cerah atau putih. Menggunakan teknologi inovasi cat pemantul haba. Pelan rumah kita direka memanjangkan timur ke barat agar dinding yang terdedah kepada matahari naik dan turun adalah kecil. Dinding juga memerlukan peneduhan dari sinar terus matahari. Peneduhan di luar dinding rumah boleh dibuat dengan menanam pokok yang lebat. Cucur atap yang lebar juga boleh membantu mengurangkan pancaran matahari terkena dinding. Kelima adalah bumbung. Menggunakan bumbung yang berwarna cerah membantu memantulkan haba. Yang terbaik adalah bumbung yang cerah dan berkilat. Menggunakan bumbung yang mempunyai nilai indeks pemantulan suria, Solar Reflectance Index atau dikenali sebagai SRI yang tinggi. Meletakkan lapisan penebat di bawah bumbung untuk mengurangkan pengaliran haba di dalam rumah. Menggunakan sistem penghalang Radiant Barrier System. Ini merupakan lapisan aluminium yang memantulkan haba radian keluar. Menggunakan turbin pengudaran berupa bola bilah keluli yang berpusing boleh mengalirkan udara yang terperangkap dalam ruang bumbung boleh keluar. Tambahan aluminium foil dan rock wool kepada bumbung sebagai heat resistant atau heat insulation. Contoh bahan bumbung untuk iklim tropika. Yang pertama adalah bumbung logam. Dapat memantulkan sehingga 66% tenaga matahari dari bumbung. Bumbung logam berwarna terang mungkin merupakan pilihan terbaik kerana warna bumbung akan memantulkan cahaya. Kedua adalah bumbung konkrit. Berat dan tidak akan diletakkan di atas bumbung dengan angin kencang. Dapat menahan angin sehingga 193 km sejam. Dapat memantulkan sehingga 77% tenaga matahari dari bumbung. Bumbung konkrit yang berwarna terang akan memantulkan lebih banyak haba dari berwarna gelap. Jubin konkrit berbentuk S putih lebih berkesan memantulkan haba. Ketiga adalah jubin atap batu. Bahan berat dan jubin batu tulis biasanya rata yang membantu mereka tetap berada dalam angin kencang.
Batu tulis berwarna terang seperti nada abu-abu muda atau bumi akan memantulkan kepanasan. Keempat adalah jubin terakota. Mempunyai penyerapan haba yang rendah, mempunyai lapisan pelindung yang membantu memantulkan sinar matahari dari bumbung. Jubin terakota berbentuk S memungkinkan udara beredar yang membantu mencegah penangkapan haba. Kelima adalah jubin atap seramik. Jubin seramik putih akan memantulkan sebahagian besar tenaga panas matahari dari rumah. Jubin seramik putih akan memantulkan sekitar 77% panas matahari dari rumah. Keenam adalah atap membran. Dapat tahan dengan cuaca yang teruk, dapat mengurangkan pemindahan haba dan melindungi bumi dari air. Ketujuh adalah kayak fotovoltaik. Dapat mengurangkan bil tenaga anda dan sediakan atap untuk iklim tropika. Kesan penebat kediaman. Kesan penebat kediaman boleh menyejukkan ruang dalaman dan mengurangkan keperluan bagi kipas atau pendingin hawa. Berpotensi menjimatkan sehingga 85% daripada tenaga yang digunakan dalam bangunan. Manfaat daripada penjibatan bulanan dan bil-bil elektrik selain lanjutan tempoh hayat rumah. Penggunaan wasap rumah hijau. Perbandingan rumah antara negara 4 musim dan kawasan tropika. Pertama adalah bumbung bercerun. Dapat menahan berat salji tambahan jika kawasan itu bersalji. Dapat memastikan tidak akan menimbulkan genangan air yang boleh mengakibatkan kebocoran dan dalam keadaan terburuk runtuhan bumbung. Kedua adalah tingkap. Mesti menghadap matahari utara ketika anda sedang membangun di hemisfera selatan, selatan ketika anda membina utara khatulistiwa. Menggunakan kaca dengan transmisi haba rendah seperti kaca berganda tertutup rapat. Lampu langit juga merupakan pilihan yang baik kerana ia membawa lebih banyak cahaya. Kadang-kadang langkah di kawasan yang lebih sejuk dan lebih mudah untuk menunjukkan cahaya matahari. Ketiga adalah selingan rendah. Panas cenderung naik dan akhirnya akan terbuang di mana tidak ada yang dapat merasakannya. Keempat adalah warna fasad. Bumbung yang dicat dengan warna yang lebih gelap, warna gelap dapat menyerap haba dan memungkinkan untuk memanaskan bahagian dalam bangunan secara pasif. Kesimpulan dan rumusan. Reka bentuk bukan sahaja berperanan untuk menghasilkan reka bentuk bangunan yang selesa dan indah dipandang mata, tetapi perlu memainkan peranan dalam menghasilkan bangunan yang selesa untuk dihuni. Untuk menghasilkan bangunan yang selesa, didiami di dalam iklim panas lembap seperti negara kita, pencegahan peningkatan suhu dalaman yang keterlaluan amat penting sekali. Usaha-usaha ke arah ini perlu bermula sejak lukisan bangunan masih lagi berada di atas papan lukisan, bukan setelah bangunan siap dibina. Berserta dengan masalah peningkatan suhu dalaman yang serius, barulah cara mengatasi difikirkan. Pencegahan adalah lebih baik daripada merawat sesudah sakit. Ruang-ruang yang perlu disusun agar keseluruhan orientasi bangunan tidak akan bercanggah dengan aspek pengurangan dedahan. Bahagian luar bangunan kepada haba terus matahari bagi mengelakkan tambahan haba matahari. Sekiranya orientasi berpandukan matahari tidak dapat dipatuhi, kaedah peneduhan dan penebatan mestilah diterapkan. Aliran udara semula jadi mestilah diutamakan beserta dengan kaedah-kaedah bantuan mudah dan murah seperti kipas angin untuk mengurangkan masalah jamur dan kulat lain yang tumbuh di dalam rumah. Segala faktor-faktor reka bentuk yang boleh dikawal oleh arkitek dan menjadi punca kepada peningkatan suhu dalaman yang keterlaluan dapat diambil kira di peringkat awal proses reka bentuk. Akhir sekali, sekiranya segala faktor-faktor reka bentuk yang boleh dikawal oleh arkitek dan menjadi punca kepada peningkatan suhu dalaman
yang keterlaluan dapat diambil kira di peringkat awal proses reka bentuk. Penjimatan kos tenaga akan dapat ditingkatkan dan matlamat akhir iaitu keselesaan penghuni dapat dihasilkan. Faktor-faktor luaran seperti suhu udara yang semakin tinggi akibat keadaan iklim dan cuaca adalah di luar kawalan arkitek, perlu ditangani di peringkat negara dan antara negara. Tamat. Sekian, terima kasih.